Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, sekali lagi syukur kepada Allah SWT kerana dengan kehendaknya juga maka kita bersama-sama pada malam ni dapat meneruskan program Generasi Al-Quran Surah Taman Jaya untuk siri yang ke-49 insya-Allah pada malam ni. Bermaksud termasuk malam ni kita dah dapat berjemaah bersama-sama dalam program ni secara maya di rumah masing-masing selama 49 malam. Alhamdulillah 48 malam insya-Allah. 49, 48. Siri yang ke-49. Jadi 49 malam bersama-sama mengikuti program ni insya-Allah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, bagi memulakan program kita pada malam ni, marilah sama-sama kita buka dengan baca Ummul Kitab Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tuan-tuan dan puan-puan, untuk program siri ke-49 kita malam ni, tetamu undangan kita ataupun ustaz kita pada malam ni adalah seperti mana yang telah saya maklumkan kemarin, iaitu Ustaz Haji Muhammad Fitri bin Haji Harun. InsyaAllah dah pun bersama-sama kita tadi sejak daripada pukul 9.20 kita test pasal ustaz berulang kali bagi maklumkan saya, kata takut dia punya capaian internet tak berapa bagus kerana 2-3 malam yang lepas line tak berapa bagus, jadi kita test sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Muhammad Fitri, macam mana suara? Okey, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setakatlah ni okey. Setakatlah ni okey. InsyaAllah boleh dengar tak suara saya? Boleh, alhamdulillah. Maksudnya malam kalau macam tu insyaAllah malam ni bukan full time lah, full jam lah. Kul pagi tu dek, kul pagi. Sampai ke pagi lah macam tu. Dia panjang insyaAllah. Jadi tuan-tuan dan puan, itulah ustaz kita, Ustaz Haji Muhammad Fitri bin Haji Harun pun dah berada bersama kita. Alhamdulillah setakat ni capaian internet pun nampak baik sikit pada malam ni, kerana kita tahu 2-3 malam yang lepas memang hujan. Malam ni tadi pun lepas Isyak tadi ada rintik-rintik sikit tapi berhenti dah kot. Jadi kita harap-harap terus suara dan gambar ustaz dapat kita lihat terus insyaAllah. Jadi pada malam ni tuan-tuan dan puan-puan, seperti macam biasa kita akan teruskan program kita dengan mengaji ataupun membaca Al-Quran bersama ustaz. Dan seterusnya nanti kita akan mendengar tazkirah, ustaz akan sambung terus dengan tazkirah, lepas itu kita buka pada interaksi kalau berkesempatan insyaAllah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, pada malam ini, pada siri yang ke-49 ni, kita akan sama-sama membaca Al-Quran mengiringi bacaan ustaz, iaitu kita dah sampai ke muka surat 99 dan 100. Muka surat 99 dan 100 masih lagi dalam surah An-Nisa ayat 128 sampai 140. InsyaAllah pada malam ni kita akan baca surah An-Nisa ayat 128 sampai 120 bersama-sama dengan Ustaz Fitri insyaAllah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, seperti mana biasa saya sangat mengalu-alukan, menggalakkan tuan-tuan dan puan-puan onkan tuan-tuan punya video, gambar tuan-tuan dan puan-puan supaya video tuan-tuan dapat wajah tuan-tuan dapat kelihatan sebagai kita berjemaah untuk menemani guru kita. InsyaAllah guru kita akan dapat melihat kita, kita pun akan menghadap guru-guru pun akan menghadap kita. Jadi kita akan rasa bersama. Faqiran fallahu awla bihima فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا
أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. يا أيها الذين آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا. بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما. الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا. وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم. إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. صدق الله العظيم. Baik, alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Muslimin muslimat, hadirin dan hadirat, mukminin mukminat, tuan-tuan guru, tuan-tuan imam dan semua adik-adik yang dirahmati sekalian. Jadi alhamdulillah kita baru selesai membaca surah An-Nisa ayat 127 hingga 140. Alhamdulillah muka surat 99 dan 100 insya-Allah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Jadi alhamdulillah malam ni malam Jumaat. Biasalah malam Jumaat ni kadang-kadang orang fikir macam-macam. Malam Jumaat nak balik awal lah. Kan, nak jumpa bini lah, apalah, macam-macam. Jadi sebenarnya malam Jumaat ni adalah malam yang barakah. Malam yang banyak kelebihan, yang apa pun yang kita buat pada malam ni insya-Allah mudah-mudahan Allah Taala gandakan pahala kita. Kan? Tapi bagi kita di Malaysia ni kebanyakan malam Jumaat kita banyak duk buat Yasin. Kan? Sebenarnya malam Jumaat ni boleh baca apa pun tak apa. Janji dengan duduk saja, dengan duduk tengok TV, dengan duduk tengok Astro, dengan duduk tengok Android dan sebagainya.
maka itu tengok Android tu boleh, tetapi penggunaan kita ke arah benda yang baik kan. Tetapi Yasin tu sebab apa dibaca? Sebab Yasin itu adalah qalbul Quran, adalah jantung kepada Quran, dan insya-Allah kan. Jadi kami pun sebenarnya surau Taman Jawi Indah pun baru selesai tadi maghrib. Kita ada buat Yasin dan juga doa tahlil doa selamat. Saya juga khalifah kan. Lepas tu Mayang Isya, lepas tu baca surah Al-Mulk, lepas tu balik-balik tengok Bismillah Al-Birah kan. Jadi alhamdulillah malam ni ada orang buat jamuan nasi Arab kan. Baik, jadi alhamdulillah tuan-tuan dan puan-puan, hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tahniah kepada pihak surau, saya tengok sepanjang 49 siri ini kira pelbagai rupa, pelbagai bentuk dan pelbagai kaedah dan macam-macam semuanya berbentuk secara dalam talian, dan alhamdulillah penceramah yang sebelum ni semua hebat-hebat. Semalam profesor kita jadi malam ni yang cakap malam ni pun cerai lah, tak berapa hebat lah, tak ada lah profesor ke doktor kan. Jadi biasa-biasa saja. Jadi insya-Allah malam ni pun tak lama. Sebab insya-Allah kita cuba tengok setakat mana yang kita boleh, sebab line sebenarnya tak berapa nak kuat. Tapi lagi kalau saya cakap seorang, tuan-tuan bagi tahulah kan. Sebab dekat lah ni nampak macam dengan elok lagi lah. Okey, boleh dengarkan suara saya? Boleh Ustaz. Boleh lagi no? Lagi kalau kata saya cakap seorang-seorang lagi tak dengar tu bermakna lain saya putus. Okey, saya tak nampak muka tuan-tuan, saya nampak perkataan muflis yang sebenarnya, yang tu saya nampak. Okey, sajalah insya-Allah. Saya cuba sebab preview. Baik, insya-Allah pada malam ni saya akan Ustaz, malam ni Ustaz tolong buat slideshow Ustaz. Bang ida besar. Ni slideshow saya ni. Yang tu satu page tu. Ustaz tak tekan dia punya slideshow. Oh, saya nampak ni ya, sekejap. Tadi betul, okey, dah dekat bawah tu ada slideshow. Okey, sekarang ni okey. Tak ada terus. Ni besar tak? Tak ada terus, tak pi. Okey, jap. Presentation. Jap nah. Okey, muflis. Okey, boleh nampak? Nampak itu dia ada satu-satu slide kat tepi tu, nampak satu-satu. Start tekan slideshow kat bawah. Okey, tak apa. Okey, tadi saya tekan dah tadi. Oh, saya pun tak keluar. Tak keluar je. Dia keluar satu page tu saja. Keluar ni? Belum lagi? Saya dah slideshow dah. Oh, tak apalah, tak boleh tu. Maksudnya tak boleh. Kalau tak boleh kita pakai. Teruskan. Sekejap, tak seronok kalau kata saya nampak seorang, tuan-tuan tak nampak kan. Kami nampak lebih kecil. Kau nampak kecil? Oh, nampak kecil, no problem. Kita perbesar. Okey. Boleh nampak Saya tak cakap seorang Boleh nampak Ustaz. Boleh nampak no? Sekejap. Tak nampak malam Jumaat ni. Tapi tak berapa puas lah Ustaz. Kalau slideshow tu dapat clear. Okey, sekejap. Ustaz dah masuk di slideshow tu kan. Okey, boleh. Tak nampak tak? Nampak. Nampak lebih kecil Nampak. Okey, saya cuba gerak tengok, nampak tak? Ada pergerakan tak? Tak ada Ustaz. Tak ada no. Tak apa. Okey, macam tu nampak ke no? Boleh no? Boleh, insya-Allah jalan. Boleh, hampirlah kat dia. Yang penting tuan-tuan dengar je lah. Baik. Okey, baik. InsyaAllah saya akan bawa satu malam ni saya buat tajuk kecil saja. Saya kutip daripada kitab Barun Mazi jilid yang ke-13. Jilid yang ke-13
hadis yang ketiga. Jadi siapa yang ada kitab Baru Mazi jilid 17, hadis yang ketiga boleh bukalah. Baik, insya-Allah. Okey, baik. An Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Atadruna mal muflis? Qalu al-muflisu fina man la dirhama lahu wa la mata'. Faqala innal muflisa min ummati ya'ti yawmal qiyamati bi salatin wa siyamin wa zakatin wa ya'ti qad syatama hadha wa khadhafa hadha wa akala mala hadha wa safaka dama hadha wa daraba hadha fayu'ta hadha min hasanati wa hadha min hasanati fa in faniyat hasanatuhu qabla an yukhda ma alayhi ukhidha min khatayahum faturihat alayhi thumma turiha finnar. Baik, hadza hadisun hasanun sahihun. Baik, terjemahannya, tahukah anda siapa sebenarnya muflis? Daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, katanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala atadruna ma muflis? Hampa tahu tak ni, guna bang ke hampa ni, siapa dia muflis? Maka sahabat jawab, qalu mereka muflisu fina man la dirhama lahu wa la mata'. Yang kata muflis ni, sahabat jawab, muflis sepanjang pengetahuan kami yang kami tahu, orang yang tidak mempunyai wang dan harta. Man la dirhama lahu wa la mata'. Maksud dia, duit tak ada, harta tak ada. Maka Nabi bersabda, faqala innal muflisu, maka Nabi kata, min ummati ya'ti yaumal qiyamah. Sebenarnya muflis ni bukan muflis harta aku maksudkan. Bukan muflis yang dikatakan harta yang aku nak kata ni, tetapi muflis pahala pada hari kiamat sebenarnya. Maksud dia muflis pahala pada hari kiamat. Jadi sebahagian daripada umat aku pada hari itu datang membawa amalan-amalan sembahyangnya, yang membawa amalan puasa, zakat dan sebagainya. Dan pada masa yang sama juga dia membawa dosa-dosa, mengutuk orang, memfitnah orang, mengambil harta orang, membunuh orang dan memukul orang. Penyelesaian pada hari itu adalah dengan mengambil amal kebajikannya lalu diberikan kepada orang yang dizalaminya. Andainya amal kebajikan yang dibawanya belum cukup, akan diambil dosa-dosa mangsa yang dizalimi lalu dibebankan di atas kepalanya. Lalu kemudian dicampaknya ke dalam api neraka, na'udzubillah, summa turiha finnar. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, jadi malam ni kita nak cerita tentang muflis. Baik, sebelum tu tuan-tuan dan puan-puan, sebenarnya dalam Islam kita ni sebenarnya prinsip dia tuan-tuan dan puan-puan. Jadi 5 prinsip yang perlu ditegakkan dalam sebuah masyarakat dan negara itu. Yang pertama sekali, mestilah kita pelihara agama kita, mesti memelihara nasab, akal. Yang keempat, nyawa dan juga harta. Jadi insya-Allah 5 prinsip ini disebut maqasid syar'iyyah, iaitu objektif syariah Islamiah kita insya-Allah. Jadi kena jaga 5 perkara. Kalau kita jaga agama, nasab tak jaga tak boleh juga. Kalau kita jaga nasab, agama tapi akal tak ada pun tak boleh juga. Jadi kelima-lima benda ini, prinsip ini mesti
ditegakkan dalam sesebuah masyarakat dan negara kita, barulah masyarakat dan negara itu boleh cemerlang dunia dan juga di akhirat. Baik, insya-Allah kita terus kepada tasawur yang mengikut muflis menurut tasawur Islam. Konsep muflis sebenarnya dalam tasawur Islam terbahagi kepada dua bahagian. Yang pertama sekali berkaitan yang kata muflis harta. Yang pertama berkaitan tentang muflis harta dunia, dan yang kedua muflis pahala di akhirat. Ataupun dengan kata lain muflis di dunia dan juga muflis di akhirat. Jadi sebenarnya muflis ni sebenarnya kita ambil daripada perkataan Arab. Kan? Al-muflisu sebenarnya dalam bahasa Arab. Jadi kita melayukan bahasa Arab itu, yang kita faham muflis ni memang tak ada apa. Kan? Tetapi dalam muflis yang kita kalau kata sebut muflis di dunia, okey lagi. Tetapi jangan kita muflis di akhirat sana. Sebab apa? Di akhirat ini adalah kita kekal abadi, kita hidup selama-lamanya dan tidak akan balik kepada dunia. Dia senang saja tuan-tuan, dunia akhirat. Dunia ini adalah jambatan kita ke akhirat. Kalau jambatan kita elok, sampailah akhirat. Kalau jambatan kita tak elok, roboh, sampai kat jambatan, sampai tengah jambatan, roboh, jatuh kita daripada jambatan. Maka kita tak sampailah destinasi yang kita kata syurga. Syurga kita yang kita idam-idamkan selama ini, tuan-tuan. Kan? Hebat terang mana pun harta kita, hebat terang mana pun punya rumah kita, hebat macam mana pun isteri kita, cantik macam mana pun, semuanya itu harta benda apa semua tidak akan membawa kepada akhirat sekiranya dia tidak menggunakan harta dunia ini ke arah akhirat. Kalau setakat harta dunia saja, untuk dunia saja, maka dapatlah dunia. Yang kita nak hari ini, harta dunia kita ni, kita nak harta dunia kita tu sampai ke akhirat. Yang tu yang kita nak. Sebab tu dia kata, ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia ini sebenarnya tempat kita bercucuk tanam untuk kita nak dapatkan hasil kita, untuk kita nak dapatkan dia punya hasil kita tu, saham kita di akhirat sana. Apa yang kita buat di dalam dunia ini, maka kalau benda itu baik, sampailah di akhirat. Kalau kata benda itu tak baik, sampai juga di akhirat, tetapi takut dilempar ke dalam wa turiha finnar, akan dilemparkan ke dalam api neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Sebab tu tuan-tuan, Nabi bertanya kepada para sahabat, hampa nak tahu, aku nak tanya hampa ni apa dia muflis? Maka sahabat jawab, muflis yang kami tahu ni, dia kata, man la dirhama lahu wala mata'. Muflis ni yang kami tahu adalah dia ni tak ada duit, tak ada harta. Bila Nabi sebut, bila sahabat sebut, Nabi kata sebenarnya bukan macam tu. Sebenarnya muflis yang kata muflis ni bagi yang aku nak sebut di sini adalah muflis apabila dia datang di akhirat, dia bawa dia punya solat, pahala solatnya, dia bawa dia punya pahala puasanya, dia bawa pahala sedekahnya, dia bawa macam-macam kebaikan-kebaikan apa semua. Tiba-tiba kebaikannya semua itu yang dia bawa itu diambil oleh orang lain. Maka bila diambil, orang ni ambil 10%, orang ni ambil 10%, orang ni ambil 20%, orang ni ambil 5%, campur, habis dia punya pahala yang dibawa ke akhirat tu, maka dah tidak ada apa dah. Maka itulah nama dia muflis. Yang tu yang kita takut. Kita buat amalan kita di dunia ini, tetapi amalan kita diambil oleh orang lain. Memang ada pahala. Yang kita buat ganjaran ni ada, tetapi ganjaran itu diambil oleh orang lain. Dengan sebab apa? Dengan sebab di samping kita buat baik, dalam masa sama kita buat orang, kita fitnah orang, kita mengumpat orang, kita buat zalim ke orang, kita bunuh orang, kita mengadu domba dan sebagainya, maka itu dia jadi mengurangkan pahala kita di akhirat dengan sebab ditolak sehinggalah dah tak ada apa dah, maka tinggal kosong.
maka dia dikira sebagai muflis. Baik, saya kita akan masuk lagi yang yang kita bagi kefahaman lagi tuan-tuan. Baik. Okey. Baik, minta maaf saya minum sikit lah. Baik, yang kata muflis di akhirat. Golongan manusia yang tidak berakhlak terhadap orang lain. Okey, lebih suka menjaga tepi kain orang seperti mengumpat, mengeji, memfitnah, memburuk-burukkan orang dan sebagainya. Dan yang anehnya, di samping akhlaknya yang buruk itu, mereka dilihat pada zahirnya mempunyai komitmen yang tinggi terhadap kewajipannya sebagai seorang Muslim. Mereka menunaikan solat, mereka puasa, mereka buat haji, mereka buat umrah, kan? Tetapi mereka ini yang mereka buat ini, maka di akhirat itu diambil oleh orang lain, maka mereka itulah dikira sebagai muflis. Yang tu yang kita tak nak, tuan-tuan. Baik. Jadi Rasulullah SAW menyatakan orang ini akan datang pada hari kiamat membawa amal-amal kebajikan, tetapi ditolak oleh Allah Subhanahu Wa Taala disebabkan terpaksa membayar ganti rugi terhadap mangsa-mangsa kezalimannya semasa di dunia dahulu. Jadi faham dah cerita dia macam ni, tuan-tuan. Okey, sebelum tu saya nak tanya, masih dengar lagi kah? Line clear lagi kah? Okey Ustaz. Okey, line clear, boleh tahu ya. Baik. Okey, baik. Jadi cerita macam ni. Nak cerita paling senang faham, cerita macam ni. Okey, pahala puasa. Katalah pahala puasa 50. Pahala semayang 50. Puasa haji 50. Lepas tu puasa zakat, puasa zakat pula, keluar zakat dapat 50. Lepas tu sedekah bantu orang miskin, tambah musim-musim Covid ni, tuan-tuan, kita bantu dapat. Tuan-tuan, jumlah semua pahala yang kita buat dalam dunia ni, kita sembahyang sunat, kita berzikir, kita bantu orang susah, apa semua kan. Jadi semua benda tu katalah 1000. Contoh katalah 1000. Okey, pahala kita bawa pergi akhirat ni 1000. Contoh. Lepas itu bila sampai di hadapan di hadapan mahkamah, sampai kepada mizan, sampai kepada hisab kita apa semua, tuan-tuan, kan, dalam perjalanan kita ni titian sirat ni, tuan-tuan, nak pergi syurga tu. Tuan-tuan tahu titian sirat tu macam mana? Tuan-tuan, titian sirat ni, tuan-tuan, tuan-tuan dan puan-puan, titian sirat ni dia ada tiga bentuk dia punya perjalanan dia. Satu, yang pertama 1000 tahun, maksud dia naik. Lepas tu ambil 1000 tahun pula. Lepas tu 1000 tahun pula, 3000 tahun perjalanan. Jadi 1000 tahun akhirat ni, tuan-tuan, satu hari di akhirat sama dia punya panjang tempoh dia lebih kurang 1000 tahun dunia. Jadi dalam perjalanan tu, tuan-tuan, nak sampai kepada syurga ni, tuan-tuan, syurga dengan neraka ni tak tahu macam mana ni, tuan-tuan. Neraka ni duduk di bawah lah, syurga tu nak sampai syurga tu. Jadi sepanjang kita duduk mizan, sepanjang kita duduk hisap ni, tuan-tuan, amal kita ni, tuan-tuan, tiba-tiba kita tengok-tengok bila timbang mizan, tuan-tuan, elok dah. Tengok-tengok bila mai pula manusia yang duduk dekat Taman Jawijaya. Duduk manusia yang mai daripada Taman Jawi Indah. Ada kawan kita yang mai daripada Taman Halaman Indah, duduk Desa Jawi mai, kan? Dia mai kata, "Oi, katalah nama dia nama apa? Payah sebut nama pula. Pak Belacan. Woi Pak Belacan. Dulu hang buat fitnah kat aku kan, sampai peringkat aku dengan bini aku kena sampai aku kena ceraikan bini aku. Hang buat fitnah." Contoh. Kan pahala dia ni banyak dah. Tiba-tiba orang ni mai ambil pahala hak kita ni, tuan-tuan, dengan sebab fitnah ni, tuan-tuan, ambil, tuan-tuan, jadi kurang. Kan? Jadi kurang. Lepas tu mai orang lain pula. Dulu hang ni hang pernah buat zalim kat aku. Dosa zalim tu katalah 50, ambil 50 keluar.
Kan, tinggallah 800 contoh. Mai orang lain pula, dia kata, weh, hang hutang aku dulu kan, hang tak bayar kan. Hang hutang ada mai buat lembik tengkok kat aku, dia kata. Kan, aku tak apa, minggu depan aku bayar adalah sekali sampai 3 tahun tak bayar-bayar. Hutang 500 tak bayar-bayar. Kan, dalam masa sama tuan-tuan tak bayar hutang kita, tetapi dia buat keluar kereta New Saga. New Saga baru. Orang yang bagi hutang tu tuan-tuan pakai kanc. Apa dah? Kancil. Kan? Orang bagi hutang tu pakai kancil. Hak yang orang yang minta hutang kat kita tu tak mau bayar tu, dia pakai New Saga. Hebatlah, baru pula. Hak kita pakai kancil ni tuan-tuan 660 ataupun 850. Tu dia tuan-tuan. Hebat. Saja dia tak mau bayar. Di akhirat besok orang hak suka berhutang tak mau bayar dengan sebab dia saja tak mau bayar, jaga. Ni semua ni tuan-tuan, hutang ni tuan-tuan, jaga. Okey. Jadi tuan-tuan, segala dosa-dosa ke apa semua tuan-tuan yang dibuat oleh apa nama yang kata pahala banyak tadi, dikutip seorang tuan-tuan. Habis tuan-tuan, tinggallah 100. Tinggal 100, mai pula kucing pula. Kucing mai pula, dia kata dulu hang kan, weh Pak Pelacan, hang dulu ni aku duduk elok-elok duduk makan ikan, hang bubuh minyak petrol, hang cucuh ekor aku lari kali aku belaga tiang mati. Lah ni hang nak buat apa kat aku? Lah ni aku nak tuntut balik. Kesalahan yang buat pada aku tuan-tuan. Dah lah pahala tinggal 100. Mai pula kucing. Tu dia tuan-tuan. Ni yang jadi masalah kita ni tuan-tuan. Jadi tuan-tuan dan perempuan, yang ni nak sampai kepada muflis lah ni tuan-tuan. Baik. Bila dah ambil tuan-tuan habis. Habis. Aku habis nak bayar apa dah, tak ada apa dah. Kan? Tak ada apa dah. Mai pula orang lain. Mai tuntut balik yang dia pernah buat zalim dalam dunia ni dulu ni. Tak. Mai tuntut kat kita. Kata aku nak bayar apa? Aku tak ada apa dah. Bila dah tak ada apa dah tuan-tuan, nak tuntut, kita nak bayar apa? Nak cukup dulu. Nak tanya pengurusi surau. Assalamualaikum pengurusi surau. Nak minta hutang boleh tak? Masa tu tuan-tuan, tak ada apa dah tuan-tuan. Nak tanya pengurusi ke, MPKK ke, JKKK ke apa tuan-tuan. Semua tak ada dah tuan-tuan, KRT ke, YB ke apa tak ada. Semua tak boleh tolong kita dah tuan-tuan. Masa tu tuan-tuan. Baru galut. Kan? Tuan-tuan. Dah dia main tuntut, kita pernah buat zalim kat dia, dia main tuntut kezaliman yang dianiaya yang dia telah dianiaya ni tuan-tuan. Main tuntut kat kita nak minta dia punya apa nama keadilan ni tuan-tuan. Kita nak bayar duit tak ada dah. Nak bayar apa? Nak bayar apa? Maka orang yang main tuntut ni tuan-tuan, dah kita nak bayar tak ada tuan-tuan. Sekarang ni tuan-tuan, dosa orang yang mai tu tuan-tuan, katalah dosa dia ada 100. Maka 100 itu tuan-tuan dilemparkan dosa tu kepada kita, maka jadi negatif 100. Boleh faham tak tu? Faham atau? Tolong respon Ustaz. Faham Ustaz, alhamdulillah. Faham? Ni bahasa Jawina ni. Bagi senang faham. Dah tak ada apa dah kosong tuan-tuan. Dah tak ada apa dah tuan-tuan. Maka kita nak bayar apa? Kan? Nak bayar apa? Kalau duduk dalam dunia orang minta kita duit tak ada. Nak minta kat kita pada masa tolong bayar sewa rumah tu tak ada. Boleh telefon lagi. Ni Tuan Haji Rahim, pinjam Ustaz 500. Boleh lah gitu. Kan? Ustaz Makzi ingat kata pencen dah, minta dia sikit boleh tak? Nak bayar dia sewa rumah. Boleh lah. Kan? Tapi duduk di akhirat nanti pun apa? Itu jadi masalah. Maka orang yang kita zalim tu dia ada dosa. Dosa dia katalah ada 100. 100 tu dilempar masuk kat kita, maka kita jadi negatif 100. Bila jadi negatif 100, memang muflis terus. Kan? Yang tu yang jadi masalah dia. Mai pula orang yang lain pula mai tuntut kata sekian. Aku nak bayar apa? Aku dah negatif 100 ni. Allah, aku tak banyak, aku 50 ya.
Dosa hak kawan tu pula melempak lagi kat kita, maka dia kurang dosa. Maka kalau kata dia kurang dosa, pahala dia boleh melebihi dia punya dosa, maka orang hak yang tu masuk syurga, kita tetap masuk neraka lagi. Na'udzubillah tuan-tuan. Yang ni yang kata muflis. Al-muflisu man la dirhama lahu wa la mata'. Muflis ni bukan tak ada duit, tak ada harta, tetapi muflis inilah yang dikatakan muflis, tuan-tuan. Dia tuan-tuan takut tuan-tuan dengar macam dengan tak ada apa-apa, sebenarnya tuan-tuan itulah yang kata muflis. Tak ada apa dah. Okey, baik. Inilah sebelum perjalanan kita ke akhirat, titian sirat ke syurga itu, tuan-tuan. Kita kena pastikan dalam dunia kita ni, tuan-tuan, kita kena selesai dulu hak-hak kemanusiaan seperti hutang yang belum berbayar, mengumpat, mengeji, memfitnah dan sebagainya, tuan-tuan. Dalam dunia ni, tuan-tuan, kalau nak bagi mudah ni, tuan-tuan, kalau nak berhutang, hutanglah. Kalau nak hutang dengan bank yang ada takaful, tuan-tuan. Kalau kita mati, tuan-tuan, kalau suami mati, isteri tak kena bayar, takaful yang bayar. Senang, tak boleh dipikir. Kalau kita hutang 100,000, tiba-tiba kita mati, kita hutang dengan si A, kita hutang dengan si A, kita mati, maka kita, bini kita kena bayar lagi lah. Itu dia susah. Kalau nak hutang, tuan-tuan, hutanglah dengan bank. Senang. Hutang dengan bank yang ada takaful. Bila kita mati, tuan-tuan, takaful bayar. Kita tak payah fikir, tuan-tuan. Jadi, tuan-tuan, duduk di kubur pun rasa senang sikit. Ni dah kadang-kadang, bila mati, tuan-tuan, hutang kita belum berbayar. Yang tu, tuan-tuan. Sebab tu, tuan-tuan, saya kalau orang mai jumpa saya, telefon saya berkaitan tentang bab harta pusaka, pertama sekali bila saya pesan kepada mereka, apabila mak pak mati, tuan-tuan, okey, pertama sekali bincang lepas pada mati semua selesai urusan semua, kalau kata sebelum adik-beradik nak balik ke rumah masing-masing, berhimpun dulu. Berhimpun dulu ni awak, hampa ni kadang-kadang orang marah, hampa ni duk bincang bab apa, ayah hampa dalam kubur baru petang tadi simpan malam ni bincang dah. Hampa ni lapak duit sungguh. Bukan masalah lapak duit, tuan-tuan, bukan hampa ni ketagih duit ke apa, ke lapak duit ke hampa ni memang nak duit ke apa. Itu bukan cerita tu, tuan-tuan. Sebenarnya, tuan-tuan, perjumpaan kita dengan adik-beradik ni, tuan-tuan, untuk malam pertama selepas dah kita selesai, tuan-tuan, sebelum kita nak balik rumah masing-masing, tuan-tuan, kita bincang dulu bapak kita ni ada hutang dengan siapa-siapa. Ada siapa lagi yang kedai-kedai mana yang yang dia berhutang ke yang tak bayar, tuan-tuan. Kalau orang berhutang dengan dia tak apa, dengan dia berhutang dengan orang, bapak kita hutang dengan orang, itu jadi masalah. Apa pun, tuan-tuan, kalau ada duit banyak, tuan-tuan, sebelum nak difaraid ni, tuan-tuan, selesaikan dulu duit-duit yang berkaitan yang wajib-wajib dulu. Kalau kata benda tu ada hutang, tolong bayar dulu, tuan-tuan. Okay. Kalau kata dia atau ni dia kata dapat pergi haji, tiba-tiba mati sebelum pergi haji, dia memang layak dah, maka tarik siap-siap untuk nak buat haji badan dan sebagainya. Semua selesai dulu, tuan-tuan, barulah kita faraid. Itu, tuan-tuan. Jangan kita faraid nanti, sebenarnya kita kebanyakan orang Melayu kita ni, bila mati mak pak ni, nak faraid, lambat ni, 20 tahun lagi nak faraid, tak boleh. Tak boleh. Kalau bolehnya secepat yang mungkin faraid harta pusaka tu, tuan-tuan. Sebab apa, tuan-tuan? Nanti bila orang yang layak dapat, tiba-tiba orang yang layak dapat, contoh ada 5 orang. 2 orang mati, tuan-tuan, tinggal lagi 3. Itu susah, tuan-tuan. Dia melibatkan harta pusaka ni kena cepat. Bukanlah cepat tu malam tu kena buat habis. Maksudnya kena bincang, kalau boleh selesaikan dengan sebaik yang mungkin supaya semua orang yang layak itu layak menerima harta pusaka. Kalau mati jadi susah sikit. Adalah perkiraan itu tapi susah lambat lah. Okey. Jadi pastikan sebelum kita meninggal ni, tuan-tuan, pastikan benda-benda yang melibatkan hutang-hutang, melibatkan benda-benda yang fitnah orang semua, tuan-tuan, mintalah kemaafan daripada orang yang kita pernah buat fitnah ni, tuan-tuan. Ini bahaya, tuan-tuan. Baik. Okey. Sebab pahala amalan amal ibadat kita ni, tuan-tuan, kalau kita kalau kita boleh bawa pergi ke akhirat, tetapi tiada siapa yang menuntut dia punya daripada kita, maka alhamdulillah
Bila pahalanya berat, dosanya ringan, insya-Allah titian sirat kita jadi mudah dan mudah kita masuk dalam syurga Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah tuan-tuan. Jadi tuan-tuan, pengajaran daripada hadis tadi tuan-tuan, orang yang muflis di akhirat bukan kerana tidak memiliki wang ringgit semasa di dunia. Orang yang muflis di kalangan kita di hari akhirat nanti, dia datang dengan pahala hasil amal ibadah semasa di dunia, dengan pahala solat, puasa dan zakatnya, namun pahalanya terpaksa diberikan kepada orang lain, malah akhirnya memikul pula dosa orang lain kepada dia. Yang tu yang dikira sebagai muflis. Jadi tuan-tuan, kita hati-hati dengan apa nama ujian dunia ini tuan-tuan. Macam-macam boleh jadi tuan-tuan. Insya-Allah tuan-tuan. Baik. Jadi muflis ni kita kalau bolehnya kita jangan jadi muflis lah di akhirat. Biar kita duit tak ada di dunia pun tak apa. Yang penting di akhirat itu esok nanti kita jangan jadi muflis. Jadi dalam Islam taklah sampai peringkat kata tak boleh kaya. Kaya ni tuan-tuan sebenarnya boleh, tak ada masalah. Kan? Siapa yang tak mau kaya abang main ni? Kan? No, semua nak kaya. Kan? Tetapi kekayaan kita itu tuan-tuan perlu dikongsikan kepada orang lain dengan kita membantu orang yang susah. Kita keluarkan zakat ni tuan-tuan. Sebab tu tuan-tuan, wujudnya zakat ni tentang untuk apa tuan-tuan? Apa objektif zakat ni tuan-tuan? Zakat ni tuan-tuan untuk nak bantu orang yang susah. Kita nak agihkan, sebab tu bila orang kaya kena keluarkan zakat. Bila orang miskin ni tuan-tuan penerima zakat. Jadi Allah Ta'ala atur elok dah. Orang yang kaya duit banyak, betul orang kaya ada harta banyak, orang kaya ada tanah banyak, orang kaya ada emas, apa semua tuan-tuan. Semuanya itu kena zakat. Bila zakat itu kena berikan kepada siapa? Kepada orang yang layak ni tuan-tuan. Orang fakir, orang miskin, fi sabilillah, orang ibn sabil dan sebagainya tuan-tuan. Itulah wujudnya zakat itu untuk nak membantu tuan-tuan, untuk nak membantu masyarakat kita supaya orang yang di bawah sana dapat merasai juga apa yang orang kaya rasa tuan-tuan. Sebab tu tuan-tuan Allah Ta'ala dah atur elok dah. Kalau orang kaya semua tuan-tuan pakat nak bagi zakat, orang miskin tak ada, siapa nak terima zakat? Kan? Kalau kaya semua, siapa nak terima zakat? Nampak tuan-tuan? Dia ada elok dah. Dia ada orang miskin, ada orang fakir. Kan? Dia elok dah tuan-tuan. Kan? Kalau semua kaya, siapa nak pergi angkat sampah depan rumah kita? Kalau orang kaya ni semua ni tuan-tuan, siapalah nak jual nasi lemak tepi jalan? Pasal apa orang jual nasi lemak tepi jalan tu? Pasal apa orang jual sayur tepi jalan? Pasal nak cari duit. Kan? Ada orang kaya jutawan nak jual nasi lemak tepi jalan, tobat. Tak ada siapa nak pergi jual nasi lemak tepi jalan orang kaya. Kan? Jadi orang miskin itulah yang jual. Jadi siapa yang beli? Orang kaya yang beli. Kan? Tu cerita tuan-tuan. Allah Ta'ala tahu elok dah tuan-tuan. Ada miskin, ada kaya, ada tinggi, ada rendah, ada segak, ada tak apa segak, ada hitam, ada putih. Kan? Kalau semua hitam pun tak boleh juga. Kalau semua segak pun susah juga. Dia kena ada juga yang tak segak, yang segak. Kan? Yang apa kasta ni tuan-tuan macam-macam. Jadi semua ada elok dah. Okey, baik. Jadi tuan-tuan ingatlah pesanan Nabi SAW. Qala Nabi SAW daripada Abi Hurairah, qala atadruna ma al-ghibah? Qalu Allah wa rasuluhu a'lam. Qala dzikruka akhaka bima yakrahu. Qila afara'aita in kana fi akhi ma aqulu? Qala in kana fihi ma taqulu faqad yakhtabtahu wa illam yakun fihi faqad bahatta. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi bersabda, Nabi SAW pernah bertanya, tahukah kamu apakah ribah? Apakah ribah? Ribah tu apa dia? Mengumpat. Para sahabat menjawab, Allah dan Rasulnya lebih tahu. Kemudian Rasulullah bersabda, engkau menyebut hal
Okey. Engkau menyebut tentang hal saudara kamu yang ia tidak suka. Baginda ditanya lagi, bagaimana pendapatmu jika apa yang ada pada saudaraku sesuai dengan yang aku bicarakan? Baginda menjawab, jika apa yang engkau katakan itu benar-benar ada, maka engkau telah berbuat ghibah, mengumpat. Jika tidak benar, maka engkau telah berbuat fitnah. Itu dia, tuan-tuan. Kan? Kalau yang betul benar-benar tu dikira mengumpat. Kalau yang tak benar dikira fitnah. Oh, tuan-tuan, susah. Susah, tuan-tuan. No? Jadi sebab tu, tuan-tuan, mengumpat dalam Islam ni, tuan-tuan, ada yang dibolehkan, ada yang tak boleh. Yang tak boleh ni, tuan-tuan, banyak. Yang boleh ni sikit, yang diharuskan sikitnya. Apa benda yang boleh mengumpat, tuan-tuan? Kita dah mengaji dah dalam kitab apa nama tu, Hidayatus Salikin. Tuan-tuan lupa dah apa Hidayatus Salikin. Lama dah, bukan 7 bulan dah tak mengaji kita ni. Kan? Lepas ni kalau boleh buat mengaji kitab lah, tuan-tuan. Sebenarnya saya suka lebih mengaji kitab ni daripada kita buat macam umum ni kan. Ada juga. Lepas ni kita mengaji kitab, tuan-tuan. Kita tak ada kitab. Kita bubuh tadi, tuan-tuan boleh tengok, tuan-tuan, insya-Allah. Baik. Jadi, tuan-tuan, yang kata apa nama tadi? Benda yang kata benda tu betul pun dikira mengumpat, dan yang tak betul dikira fitnah. Tapi sebenarnya, tuan-tuan, mengumpat dalam Islam ni, tuan-tuan, dibolehkan beberapa perkara. Di antaranya, tuan-tuan, kalau dia tu memang orang yang buat zalim, orang ni orang memang orang jahat betul, duk mencuri apa semua, tuan-tuan, kita boleh sebut apa yang dibuat oleh kawan si fulan bin si fulan itu, supaya anak kita jangan jadi macam dengan orang itu, maka itu namanya mengumpat. Tapi mengumpat itu dibolehkan dalam Islam. Contoh kita sebut tentang Fir'aun. Fir'aun ni, Fir'aun, Qarun, apa semua sekalian. Sebab apa, tuan-tuan? Kita nak sebut benda tu supaya menjadi pengajaran kepada anak dan cucu kita, hampa dengan dia buat benda lagu ni. Itu, tuan-tuan. Itu mengumpat boleh. Okay. Yang kedua, boleh saya ceritakan tentang mengumpat kita nak mengenali seseorang. Sampai di Taman Jawijaya, tanya. Saya ni nak cari rumah seseorang lah. Maka orang Taman Jawijaya pun tanya, nak cari rumah siapa ni, tuan? Saya ni nak cari rumah, nama dia Pak Mat. Pak Mat ni kan banyak kan. Pak Mat Taman Jawijaya ni sebenarnya ada 13 orang. Padu dia Pak Mat. Kan? Pak Mat, apa nama Pak Mat Bostui. Saya ni yang saya tahu dia ni duk buat belacan. Oh, Pak Mat belacan. Dia mengumpat tu Pak Mat belacan. Dia memang betul dah. Betul sebenarnya. Tapi untuk nak mengenali orang tu sebab nak pergi rumah dia nak beli belacan. Maka dibolehkan. Bukan niat kita nak mengumpat dia tu sebab kita nak tahu dia tu duduk taman rumah, sebab kita kena sebutlah sebab Pak Mat mana? Pak Mat belacan. Jadi, tuan-tuan, kita mengumpat orang itu untuk nak mengenali diri dia, maka diharuskan dalam Islam. Dengan kalau orang tu suka tak apa. Contoh orang tu jual ayam. Jual ayam. Lalu depan rumah kita nak panggil nama, tak tahu. Ayam. Dia sebenarnya nama dia Pak Jalil. Kita panggil ayam. Kan? Jadi, tuan-tuan, panggillah ayam. Sedangkan, minta maaf Pak Jalil dari sini, Pak. Saya bukan niat apa-apa, tuan-tuan. Contoh, kita panggil ayam. Oh, dia lebih suka kita panggil dia ayam sebab dia jual ayam. Dia suka. Contoh, kita panggil dia tu mengumpat benda yang benda tu dia suka. Hang kata benda ni, hang kata benda tu dia suka. Suka tak apa. Tapi kebanyakan mengumpat ni banyakan orang tak suka. Kan? Benda apa yang apa nama paling sedap kata orang. Yang paling sedap bukan makan mi goreng, bihun goreng. Yang paling sedap adalah kata orang itu yang paling sedap. Kan? Kalau orang kata dia tak mau. Baik, insya-Allah.
Okey, banyak lagi lah, ada 6 perkara yang dibolehkan mengumpat dalam Islam. Boleh tuan-tuan tengok dalam kitab Hidayatus Salikin, tuan-tuan. Baik. Okey. Untuk akhirnya tuan-tuan, saya ada beri masa berapa minit? Nak habis ni, nak habis lah. InsyaAllah. Sebelum akhirnya, saya nak memperingati diri saya dan juga kita bersama tuan-tuan. Okey. Tata susila apabila makin kita berumur. Okey, yang pertama, solat kita tak boleh lewat, tuan-tuan. Ini untuk akhirnya, tuan-tuan. Yang kedua, solat kita kena buat berjamaah. Walaupun di rumah ni, tuan-tuan, masuk waktu tuan-tuan sembahyang awal di rumah, bersama anak-anak, isteri dan sebagainya, tuan-tuan, buat berjamaah. Tuan-tuan. Jangan sembahyang selagi mana tak ada jemaah. Kecuali dah tak ada siapa, bini kita pergi kerja, anak kita pergi masuk U ke apa semua, kita seorang. Kalau kata dapat pergi masjid, pergilah masjid. Kalau dapat pergi surau, tuan-tuan. Yang penting berjamaah. Okey, yang ketiga, solat kita kena banyak. Solat sunat kita kena lebih. Bila umur kita dah berumur ni, tuan-tuan, lebih banyak dari tahun-tahun sebelumnya. Sebelum ni kita kurang, tahun ni kita tingkatkan lagi. Yang kesetujunya, tuan-tuan, solat sunat qabliyah, ba'diyah, jangan kita tinggal lah. Kebanyakan, tuan-tuan, kita ni ba'diyah dengan qabliyah ni kita tinggal. Jadi, tuan-tuan, kita dah ngaji dah, tuan-tuan, dalam kitab-kitab ni, tuan-tuan, sunat qabliyah dan ba'diyah yang dikira sebagai muakkad ni, tuan-tuan, ada 10 rakaat. Tuan-tuan kena ingat, sebelum subuh 2 rakaat, sebelum zuhur 2, selepas zuhur 2. Selepas maghrib 2, selepas isyak 2. Itu adalah solat sunat qabliyah, ba'diyah yang dituntut kita buat. Okey, sunat qabliyah, ba'diyah yang tak dituntut kita buat, iaitu sebelum zuhur 2, selepas zuhur 2. Maksud dia sebelum zuhur tu 2 muakkad, tambah lagi 2 tak dituntut tapi boleh buat. Macam tu juga zuhur, 2 rakaat yang pertama tu dituntut, 2 rakaat yang selepasnya tak dituntut tapi boleh buat. Lepas tu sebelum asar 2 jadi 4, sebelum maghrib 2, sebelum isyak 2 jadi 12 rakaat. Jadi tuan-tuan, nanti kita dah ngaji dah dalam kitab fiqh, tuan-tuan boleh ulang baliklah. Okey, baik, yang kelima, tuan-tuan, buat solat sunat qabliyah 4 rakaat dan ba'diyah 4 waktu zuhur yang sebut tadi, tuan-tuan. Baik. Yang keseterusnya lagi, tuan-tuan, buat solat sunat witir sebelum tidur. InsyaAllah cubalah ambil semayang, buat sunat witir sebelum tidur, tuan-tuan. Ataupun, tuan-tuan, kita bangun pagi awal sikit, pukul 5 ke, kita buat semayang sunat yang lain, lepas tu diakhiri dengan witir, boleh juga. Jadi solat sunat duha, tuan-tuan, sekurang-kurangnya 2 rakaat. Cubalah. Kalau boleh tu, maintain lah sunat duha 2 rakaat. InsyaAllah tahajud tu, kalau terkejut tu tak apalah, kalau tahajud boleh buat, alhamdulillah, teruskan. Tapi tahajud ni insya-Allah tidur selepas daripada kita dah tidur, walaupun terlelap, tuan-tuan. Baik. Okey, untuk khatam Quran ni, tuan-tuan, 2 kali dalam setahun insya-Allah. Kalau bolehnya setiap hari kena bacalah setakat mana yang kita boleh mampu, bacalah, tuan-tuan, sekurang-kurangnya insya-Allah. Dan ambillah peluang puasa sunat, tuan-tuan, Isnin ataupun Khamis ataupun Isnin Khamis, ataupun puasa putih 13, 14, 15 bulan-bulan Islam, bukan 13, 14 bulan Masihi, bulan Islam. Okey, puasa sunat ambil Isnin ke, ambil Khamis ke, ataupun Isnin Khamis ke, ataupun ambil puasa hari putih 12, 13, 14, 15, ataupun hari gelap 27, 28, 29. Okey, jadi maksud dia buatlah. Okey, baik. Lepas tu, tuan-tuan, zikir kita kena banyak, kita kurangkan bercakap, kita tambahkan amal kita, insya-Allah, mudah-mudahan di akhirat sana bertambahlah pahala kita, dan keraplah berselawat ke atas Nabi, tuan-tuan, buatlah setakat mana kita mampu, tuan-tuan. Dan seterusnya, tuan-tuan, insya-Allah akhlak kita kena jaga, tuan-tuan, insya-Allah. Okey, baik. Jadi banyak lagi ni sebenarnya slide ni, saya rasa tak perlu lagi nak panjang, tuan-tuan. Kalau ikut slide saya ni banyak, tuan-tuan. Kalau nak habis pagi esok pun boleh lebih. Baik, insya-Allah saya berhenti dekat ni dulu, tuan-tuan. Jadi saya rasa banyaklah slide tu banyak. Jadi saya cerita sikit-sikit lah sebab Tuan Jaring kata dengan lebih pada 10.30. Kata 10.30 lebih dah, 10.35 lah ni. Ya, insya-Allah. Tapi cadangan saya untuk ke depan
kalau boleh tu teruskan pengajian kitab. Sekarang ni pengajian kitab dah boleh buat boleh buat secara online lah tuan-tuan. Sekurang-kurangnya kitab yang kita ada di mana yang kita di surau kita mengajar sebelum ni tuan-tuan, teruskan secara online. Mudah-mudahan kitab kita tu bolehlah habis cepat sikit. Ni kalau PKP ni, tapi di Kedah dah dibolehkan. Kedah rasanya dah boleh dah mengajar kitab. Boleh dah. Kuliah dah boleh, lepas masuk fasa kedua, lepas dah boleh baca kitab dah. Kita Penang tak dengar lagi boleh baca kitab secara face to face di talaqi di surau ni. Tapi kita mulakan dengan secara alamiah dulu tuan-tuan. InsyaAllah saya cadangkan lagu tu lah. Boleh buat bacaan kitab yang Ustaz Zahar, siapa-siapa yang mengajar kitab, Ustaz Aziz, Ustaz Osman kalau mengajar kitab, teruskan bacaan kitab secara alamiah. Tapi kalau berasa lama sangat, kita buat setengah jam cukup lah. Kan? Sebab setengah jam cukup insyaAllah. Mudah-mudahan kitab kita pun habis insyaAllah. Jadi tak apalah. Saya rasa takat tu untuk cerita bab muflis ni, boleh faham tak muflis ni? Kan? Cerita dia tu, muflis. Jadi insyaAllah mudah-mudahan apa yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang kurang daripada diri saya. Alhamdulillah, bersyukur pada malam ni line clear. Kan? Alhamdulillah, tuan-tuan baca Yasin niat untuk bagi clear pada malam ni. Tak tahu ni pertama dalam banyak-banyak minggu saya duk mesyuarat surau, mesyuarat AJK surau, mesyuarat Agung saya jadi admin. Putih 6 kali. Kan? Lepas tu mesyuarat lagi, lepas tu semalam buat webinar motivasi. Putih 3 kali, dalam kali baca bacaan putih saya terus keluar terus. Malam ni tuan-tuan start klik-klik masuk tuan-tuan sampai keluar tak putih, alhamdulillah. Kan? Ni mungkin Allah Taala bagi peluang kepada kita semua tuan-tuan bersama-sama Nabi tentang bab muflis. Alhamdulillah. Jadi yang baik itu semuanya Allah Taala bagi diri kita. Yang merancang ni tuan-tuan, Allah Taala yang tentukan tuan-tuan. Kan? InsyaAllah. Alhamdulillah. Terima kasih kepada pihak surau, terima kasih kepada semua ahli jawatan kuasa surau yang sentiasa komitmen dengan kul 10 kul lim lah tuan-tuan, macam-macam. Ini dah bukan kul 10 kul tipu dah ni. Orang bagi kul 10 tu 10 jadi kul tipu pula tuan-tuan. Tak apalah tuan-tuan, tipu dalam keadaan patuh syariah. Tak apa tuan-tuan, mudah-mudahan insya-Allah kita bertemu lain masa di lain hari tuan-tuan insya-Allah. Doakan semoga saya dipanjangkan umur, diberikan kesihatan yang baik. Mudah-mudahan kita dapat bertemu lagi di alam maya ini ataupun bersemuka insya-Allah. Jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya serah kepada moderator. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan katsira diucapkan kepada Ustaz Haji Muhammad Fitri kita yang telah pun bersama-sama kita tadi menjadi khalifah dalam bacaan surah An-Nisa tadi, dan seterusnya memberi tazkirah kepada kita yang saya rasa sangat baik, dan banyak perkara yang telah dibincangkan insya-Allah. Walaupun kemarin masih lagi cerita mungkin 10 minit yang Ustaz kata kalau nak pendek lagi silap-silap. Tapi Allah izinkan malam ni nampaknya dah jadi dekat sejam dah ni. dekat jam dah. Alhamdulillah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, lama tak cakap. Saya cakap bab pendidikan ni, cakap bab ni lama tak cakap. Okay, tuan-tuan dan puan-puan, untuk pengetahuan semua, seperti mana tuan-tuan sedia ada, setengah-setengah tuan-tuan dah sedia maklum bahawa Ustaz Haji Muhammad Fitri bin Haji Harun ini pada ketika ini sedang adalah bertugas di Pejabat Pendidikan Daerah Seberang Perak Selatan, iaitu pegawai untuk JKAF. Sekarang masih JKAF masih ada lagi ke Ustaz? Program tu berjalan, tetapi lah ni nama ni lah pegawai pendidikan Islam lah. Saya dengar cikgu-cikgu JKAF kata mereka dah jadi guru pendidikan Islam dah ni. Ya, tukar nombor ni lah. Program JKAF masih berjalan tapi bawah pendidikan Islam. Ya, tuan-tuan dan puan-puan, lama juga Ustaz Fitri berada di Pejabat Pendidikan Daerah dan JPN ni untuk menguruskan
ehwal pendidikan Islam di daerah Pulau Selatan di sekolah-sekolah. Jadi itu sedikit asal daripada Kuala Muda. Kuala Muda Penaga sana lah. Tempat tsunami. Sebelah dekat kawasan tsunami Seberang Perai Utara sana. Jadi itu sedikit. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, saya rasa saya nak buka kepada tuan-tuan dan puan-puan lah untuk berinteraksi dengan Ustaz. Kalau ada apa-apa perkara yang tuan-tuan nak sampaikan, silakan tuan-tuan dan puan-puan. Kak Mun nak tanya apa Kak Mun? Tak ada apa lah. Terima kasih. Tak ada apa. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ada sedikit kemusykilan. Okey. Musykilan ni sebenarnya diutarakan kepada saya. Okey. Sebelum tu Ustaz, kan? Ustaz kenal tak siapa yang bersuara tu? Tahu. Tahu, kenapa pasal dia tak buka video dah tu? Saya Dah buka. Sebab Cik Abang tu duduk sebelah. Silakan Ustaz. Macam ni. Ialah mengenai semalam pun kita dengar daripada Prof Datuk tentang prioriti hidup kita kan. Itulah hablum minallah wa hablum minan nas kan. Dan di antaranya iaitu tadi Ustaz pun ulang sekali lagi, memang membuatkan saya teringatlah kes ni. Bukan kes, soalan ni. Sorry, kes pula silap bahasa. Dia baru je dalam 2-3 hari lepas lah dia mesej saya, tanya pandangan saya ataupun pendapat saya. Dia kata, Ustazah macam mana saya ni berhutang dengan si A, dia kata betul kan. Tapi saya tak dapat bayar hutang ni. Hutang apa? Hutang dengan si A lah. Dengan si A. Okey, baik. Saya kata tak ingat, kerana mau tak ingat. Saya panggil dia bro je dan tak tahu dia di mana. So dia kata apa tindakan saya Ustazah. Jadi kita ni tak layan pun, bukan maksudnya nak pandai-pandai jump to the conclusion ataupun bagi pandangan tu, siapalah kita kan. Yalah. Jadi saya kata cuba cari dulu. Jadi kalau tak dapat juga, dia kata memang tak dapat jumpa langsung lah. Hidup saya dihantui, dia kata begitu. Saya rasa teringat, dia kata begitu. Bentuk macam mana, dia kata ada bro tu bagi kat saya, dia beli makanan kat saya, dia beli dengan bentuk bagi makanan. Sebab dia tak ada duit sangat masa tu, jadi bro tu bagi duit lah, dia sebagai hutang lah kan. Jadi dia cari bro tu hilang lagu tu saja. Dia apa saya nak buat Ustaz? Apa saya nak buat Ustazah? Jadi soalan tu Ustazah balik ke Ustaz balik lah. Macam mana nak buat? Dia tanya tak sebelah tu. Supaya nanti ialah lebih autoriti lah dalam hal ni kan. Saya ni membahasa diri Ustazah, sebenarnya saya ni Ustazah bahasa saja. Okey, baik. Masih okey dah. Baik, cerita dia tentang berhutang ni, dia okey. Dalam bab makanan, mungkin dia tu kalau contoh orang mungkin dia bagi makanan tu biasanya lah satu kebarangkalian orang yang pertama ni bagi makan kepada si kawan tadi tu. Biasanya kalau kita bagi makan ni kita jarang menganggapkan hutang. Kan? Jarang kita contoh dia memang saya tak ada duit nak makan apa semua. Lepas tu kita beli nasi kandak yang kita makan kedai nasi kandak. Kita beli nasi kandak tu kita bagi dia makan. Biasanya jaranglah daripada kawan saya apa sini, jarang kita menganggapkan benda tu hutang. Kan? Biasanya lah kalau bab makanan ni jarang. Okey, kalaulah dia menganggap sebagai hutang, katalah menganggap sebagai hutang, katalah contoh duit ke apa kan, contoh duit ke apa kan. Dia tu bagi duit RM50. Kita pun ambil kan, dah kita tak ada. Lepas tu tak apa, nanti saya bayar. Tiba-tiba kawan tu kita pun tak kenal dia. Si A yang kata A ni kita tak kenal dia. Dan dia pun duduk di mana, dia terus bagi, dia pun belah. Kan? Tak apa-apa, nanti saya bayar. Maka dia tu pun tak kata apa, tak kata free ke, tak kata tak payah bayar, tak kata apa, diam. Maka kita pun fikir, macam mana nak cari dia? Dia ni kita jumpa dia pula di Ipoh. Kita nak pergi KL, dia pula Ipoh nak balik mai Penang, kita nak cari tak mana. Kan? Okey, tak apalah, memang kita suka nak mencari dia. Maka akhir sekali tuan-tuan, kalau kita menganggap dia hutang, cari tak jumpa, masuk dalam Facebook pun tak jumpa, masuk dalam status pun dia tak balas balik, masuk dalam apa-apalah, dalam mana-mana tak dibalas, sampai kita risk lama dah ni. Maka
Kalau kita masih lagi menganggap benda tu hutang, senang dia tuan-tuan, kita meletakkan duit hutang tu kepada surau ataupun masjid dan bagi tahu kepada pengurusi duit ni sebenarnya saya berhutang kepada sekian-sekian. Kan contoh kalau kata apa-apa lah contoh tuan-tuan, ataupun tuan-tuan bayar duit RM50 tu kepada surau atau masjid yang contoh masjid ataupun surau tu dia memerlukan kepada wakaf, tuan-tuan niat wakaf duit 50 hak yang tuan-tuan niat kata hutang tu bagi kepada masjid, tuan-tuan niat wakaf. Tiba-tiba dia jumpa kita, jumpa tak mana, jumpa Tang Ipoh juga. Kita nak pergi jumpa pula Tang Ipoh lah contoh kan. Maka kalau kata sebenarnya saya dah bagi dah duit 50 itu kepada masjid niat wakaf untuk hang yang hang bagi hutang kat aku tu. Tiba-tiba dia minta balik duit 50, maka kita kena bayar balik. Sebab dia tak, kalau dia kata bagi hutang aku bagi 50 itu kat hang tu, hang bagi pergi mana? Aku bagi hang bagi wakaf ke masjid. Alhamdulillah. Tak apa, tu kira selesai. Tapi kalau dia kata aku nak balik, maka kita kena bagi juga duit dari RM50 sebagai kita panggil menyelesaikan hutang kita. Tapi katalah kita mati. Okay, plan B, katalah kita mati. Dia hidup lagi. Kan? Dan kita tak tahu dah siapa nak bagi kepada siapa, maka kita duit 50 kita bagi kepada surau atau masjid tu, maka insya-Allah mudah-mudahan bukan kita tak mau bayar hutang, kita nak cari tak tahu di mana. Mudah-mudahan Allah Taala mengira benda-benda tu semua sebagai kebaikan. InsyaAllah. Kan? Jadi bagi saya kan sebab kita nak cari nanti kat mana. Memang tak ada. Lagu itulah insya-Allah. Okey Ustaz, kalau berbaliklah, ialah kita sekarang ni semua alhamdulillah dah senior orang kata kan. Kami lah Ustaz muda lagi. Muda lagi, baru 20. Zaman kita kanak-kanak, orang tak bukan kanak-kanak, masa remaja, mungkin sesama kekawan dulu-dulu ada, tapi kita dah tak orang kata apa? Tak ingat. Masa kita tak tahu. Kita tak fokus benda-benda macam ni kan remaja. Muda-muda, biasalah kan. Jadi dah ambil aku kan. Macam itulah kita kata. Ya. Hutang contohlah kita kata ni sajalah ni kita mungkin ada yang berlaku kita katakan. Ya. Boleh tak? Katalah kita mengeluarkan sejumlah wang macam Ustaz sebut tadi, kita pergi ke satu muasasah surau ke apa-apa. Dengan niat nak membayar semua hutang-hutang kita di zaman kerja kita ke awal dewasa kita ke kan. Ataupun mungkin zaman kanak-kanak sekolah rendah tu ada dah perangai hutang-menghutang ni tanpa dia tahu hukum. Okay. Boleh ke Ustaz? Okey, lagu itulah. Sebab kita contohlah kalau kita zaman kita kanak-kanak maka dosa tak dikira lagi. Kan? Contoh haram semua, cuma bila dah balik ni memang dikira lah. Tapi kadang-kadang balik ni kadang umur perempuan katalah balik umur 10 tahun balik dah. Tapi otak budak-budak ni kan? Jadi kita tapi tu tuan-tuan, bila kita pencen, bila kita dapat duit apa-apa tuan-tuan, kita buat keluar sikit apa benda-benda tu duit sebahagian sikit tuan-tuan bagilah kepada surau yang untuk nak wakaf, masjid yang nak wakaf, madrasah apa-apa yang nak minta wakaf apa semua tuan-tuan. Kita niat segala hutang yang aku dulu-dulu ni yang zaman aku orang kata orang Kedah ni zaman jahiliah kita ni yang tak apa nak pandai lagi masa tu, kita niat benda tu untuk menyelesaikan hutang-hutang kita. Sebab tu tuan-tuan, bila kita bekerja ni tuan-tuan gaji sekian-sekian kan, apa sebenarnya kita peruntukkan berapa persen daripada gaji kita tu kita bagi, kita keluarkan sedekah, bagi keluarkan zakat, bagi lebih ni tuan-tuan untuk kita nak membayar balik lompong-lompong yang kita kerja ni tuan-tuan. Kadang-kadang kita culas tuan-tuan kan, yang kadang-kadang kita menghabiskan masa di waktu kerja, waktu tu tuan-tuan. Zakat ni tuan-tuan, zakat harta ni kita nak padam balik. Maksudnya kita nak tutup lubang-lubang yang melompong-lompong tu tuan-tuan dengan cara kita keluarkan zakat bagi lebih. Tuan-tuan, orang ni dia tak mau bagi lebih, dia bagi cukup. Sebenarnya bagi lebih tak apa. Niat kita insya-Allah. Misalnya itulah kita ni sebagai manusia ni insya-Allah. Baik, itu kalau ada tambahan ustaz-ustaz kita apa boleh tambah gitu. Kan? Ya.
Terima kasihlah Ustaz kerana membantu saya. Sebenarnya jawapan saya tu seiring dengan Ustaz, cuma kurang tepat sikit. Hari ni akan lagi tepat lah. Esok saya akan mesej balik lah ke individu yang apa, Ya. yang meminta pandangan saya tu lah. Alhamdulillah lah. Jadi 2-3 hari dah tu kata betulkah jawapan tu? Betulkah jawapan tu? Walaupun kita meneroka mencari maklumat sandaran Yalah. kan. Tapi biasa Hmm. hari ni dengar betul-betul dari mulut Ustaz tu, yakin lah. Alhamdulillah. Dia macam dengan satu lagi macam dengan apa benda-benda yang hilang di kawasan contoh kita pergi satu masjid tu, lepas tu kita abang kata saya macam dah hilang duit. Nampak semua ada kaedah-kaedah dia lah. Kalau hilang duit ni kita nak umum berapa seminggu berapa kali, setiap hari tu sampai berapa hari, lepas tu seminggu tu berapa kali, lepas tu sebulan tu selang berapa kali dalam masa tempoh berapa. Dia ada kaedah-kaedah dia. Macam kehilangan duit seketui tu duduk kehilangan tu depan masjid. Kita tak tahu duit tu yang pergi masjid tu siapa dia. Jadi ada kaedah-kaedah dia. Kan? Baik. Baik. Terima kasih Ustaz. Ada Baik. satu lagi tapi Ustaz tak apalah lain kali Ya lah pula. kot. Banyak ada saya pun tak reti ingat ni. Dan ada satu lagi tu sebab tentang kecanggihan teknologi hari ni. Kan Okey. Ustaz sebut ribah tadi kan. Ya. Bila kita kaitkan ribah ni biasanya kita secara lisan lah. Tapi bagaimana pula ribah dalam bentuk tulisan yang sangat-sangat orang kata viral lah dalam kita hari ni. Dia sekarang ni saya tengok dia sebenarnya kebaikan gadget kita, kebaikan apa semua hak yang media hak yang lain kita kata WhatsApp dan Telegram, WhatsApp lah kan, memang benda tu ada kebaikan dia, ada keburukan dia. Dia bukan semua WhatsApp yang kita guna ni semua tak elok kan. Kalau kita contoh pagi-pagi selepas subuh tu kita balik, kita buat keluar satu kata-kata hikmah, kita ambil daripada kata-kata mana siapa-siapa ulama-ulama mana, kita bubuh sikit ucapan yang kata-kata nasihat, tu bagus, tak ada masalah kan. Yang masalah sekarang ni kita kutip daripada siapa pun tak tahu, yang kita tak tahu sahih ke apa ke tuan-tuan, kita terus masuk kan. Macam kita kata ni dah paling senang lah, apa nama Ibit Liu lah. Ibit Liu ni tuan-tuan kan, macam-macam orang kata kat dia senyap kan. Kita tak tahu apa biar pi. Kalau kata ni bagi serah kepada polis yang menguruskan siasatan tu. Ni dak buat keluar ni siapa yang ada maklumat siapa apa semua. Dok cari buat apa benda-benda tu, biar polis selesai benda tu. Kita tak usah duduk ambil lagi silat-silat benda tu tak betul, dia jadi fitnah. Kita baca hadis tadi kan. Kalau benda tu betul tak apalah, kalau benda tu tak betul dia jadi fitnah pula. Kan? Jalan Ibit Liu ni dia macam kain putih lah. Kain putih ni tuan-tuan 1 meter persegi. Tiba-tiba ada benda calik sikit cat warna merah. Nampak tak? Nampak. Sedangkan kebaikan dia tu banyak. Contoh lah kan. Sikit. Kalau kata benda tu jadi betul. Kalau tak jadi benda tu tak betul, maka jadi fitnah. Baik diam. Diam tu lebih baik daripada kita bercakap benda-benda yang tak sahih. Sebab tu inja akum fasiqun binabain fatabayyanu kan. Kita kena siasat dulu. Kan, jadi siasat dulu bagi boleh urus semua benda tu. Jangan kita ni. Sebab hari ni kita kadang-kadang dapat sikit terus viral. Dia kata dia rasa dia hebat lah, dia viral tiba-tiba tak betul. Jadi fitnah. Tuan-tuan, tiba-tiba cerai pula. Perceraian berlaku kepada hak yang si A dengan si B ni. Tak jadi masalah lah benda tu. Ya. Benda yang baik tu kita kata baiklah. Benda yang tak baik tu kita tetap kata yang tak baik kan. Kiranya kalau kita tolong viral tu kita bersekongkol lah Ustaz no? Sebab tu kalau orang viral masuk dalam grup ni, kalau kita tak sahih, kita baca lah, biar lah. Kan? Kalau kita ada viral lagi, kata benda tu sahih, kita ada viral, kita subhat nama. Kan? Baik kita viral tentang kelebihan membaca Al-Quran. Senang. Kita kan buat benda-benda yang itulah benar ni. Orang ni grup ni kadang-kadang grup kita tengok pening pala grup ni. Grup surau lah apalah, grup surau tak buat pun tak boleh. Tak gila tak tahu pula masa mana ada kuliah. Dah buat pula tuan-tuan, dah hantam sini sampai kawan tu tersentuh pi. Sentak pi, susah juga. Macam-macam manusia ni lagu tu lah. Kan? Baik. Pukul 10.55. Terima kasih Ustaz atas penjelasan.
Okey, alhamdulillah tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Panjang lebar dah perbincangan kita pun. Nampaknya malam ni panjang kita punya program. Jadi saya rasa cukuplah setakat tu untuk malam ni. InsyaAllah sebelum kita tangguhkan program kita, untuk tuan-tuan dan puan-puan semua, besok kita punya tetamu undangan kita ataupun guru kita untuk besok adalah Ustaz Muhammad Bashir bin Martad. InsyaAllah akan bersama kita ni juga daripada saya rasa Shah Alam juga kot. Johor. Sebelah sana lah, daripada sebelah wilayah persekutuan ataupun apa Selangor lah yang ada di sana, insyaAllah. Jadi diharapkan tuan-tuan terus menyertai program ni untuk besok, istiqamah untuk malam besok bersama Ustaz yang saya sebutkan tadi. Jadi untuk malam ni saya rasa kita akan berhenti di sini, nak tangguhkan di sini dulu. Sebelum tu marilah nak minta Ustaz Haji Muhammad Fitri untuk bacakan doa untuk kami aminkan bersama. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan hamidan minasyakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma akhtim alaina bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bi su'il khatimah. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan wa na'udzubika minal 'azzi wal kasal wa na'udzubika minal jubni wal bukhl wa na'udzubika min ghalabati al qahri rijal. Allahumma inna na'udzubika kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Allahumma inna na'udzubika minal baras wal junun wal juzam wa min sayil asqam. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwa as-sami'ul 'alim. Allahumma shif 'anal bala' wal waba' wal fahsya'i wal munkar. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal 'afina al hisab. Allahumma arzuqna mutaba'atan Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam awalan wa akhiran wa zahiran wa batina wa qawlan fi'lan wa ibadatan wa 'amalan salihan. Allah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Inna minkum taqabbal karim. Amin amin. Amin. Jazakallah khair Ustaz Fitri. Ya. Oh, Cikgu Izzat. Siap Ustaz Ya, alhamdulillah.